disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi perlindungan diri kalian sebelum kita memulakan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا يَعُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah-kisah seram yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada saudara-saudara kita yang lainnya, insyaAllah. Kisah kali ini aku ambil dari kawan sekampung aku berkaitan pengalaman dia pada waktu ketika dia masih lagi berada di salah satu sekolah menengah agama asrama di Perak. Seperti kebiasaan, lokasi, tempat dan nama tidak akan aku nyatakan bagi menjaga sekolah menengah agama berkenaan, memandangkan pada waktu tahun 1998 sekolah menengah agama ni masih lagi private, belum ada peruntukan daripada kerajaan Malaysia. Kawan aku yang aku beri nama ganti dengan nama semaran Mael, perkongsian pengalaman bagi aku pada mulanya nampak teratur, ya, nampak baik, tapi diakhiri dengan menyeramkan, menyesalkan, menyusahkan serta hukuman yang setimpal untuk diri Mael dan kawan-kawan silatnya. Untuk kisah ni, apa yang dinyatakan, apa yang diceritakan kembali kepada aku anggap ianya benar. Tapi buat diri kalian, terpulanglah, anggaplah ianya hiburan kisah seram semata-mata, tiada paksaan. Tapi bagi aku anggap ianya benar. Okay, baik, kita cuba untuk buat panggilan dekat kawan aku ni. Kita nak dengar cerita dia, ya. Kita buat panggilan, kita cuba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. This is the voice mailbox for the number 017. Okey, cuba. Kita cuba lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akulah. Ya Allah. Lah. Lama tak dengar cerita hang. Apa khabar? Sihat ke? Baik, sihat. Alhamdulillah. Aku nak dengar cerita yang dekat sekolah hang tu. Oh, cerita yang mana? Alah, dulu sekolah seram tu, yang penanggal. Oh. Penanggal. Tu boleh. No problem. Kau ingat lagi? Tahun dia? Masa tu aku dekat sekolah menengah. Tahun. Apa? Tahun tak silap aku. Masa tu aku tingkatan 5. Tingkatan 5. Aku tak silap aku 1998. Cukup sinonim kalau kita kaitkan pensilatan Melayu ni sangat unik dan suka dengan cabaran-cabaran yang luar biasa, luar dari kotak fikiran akal kita sendiri. Inilah yang berlaku dalam kisah kali ini yang tertumpu pada salah sebuah sekolah menengah agama asrama di Perak. Sedikit perkongsian info, berlaku pada tahun 1998. Sekolah agama ni aktiviti sukan memang tak cemerlang pun, tak aktif sangat, hambar. Cuma sukan sepak takraw yang agak baik berbanding dengan sukan-sukan yang lain. Tapi dari segi aktiviti silat, mantap, memang hebat. Sungguh banyak memenangi pertandingan silat-silat yang lain. Memang sekolah-sekolah agama yang lain gerun
dengan sekolah agama ni. Kawan aku Mael masa ni tingkatan 5 tau, ketua silat bagi ahli-ahli silat sekolah tu dan juga merupakan penghulu bagi asrama di sekolah agama berkenaan. Penghulu, kalau kalian baru dengar ungkapan ni, kadang-kadang asrama ni memang pihak sekolah ganti nama dari ketua asrama lelaki kepada penghulu. Macam tu. Pembantunya pula naik penghulu. Kalau asrama perempuan, penghuluwati. Naik penghuluwati. Lebih kurang macam tu. Nak dijadikan cerita, pada satu malam, budak-budak di asrama lelaki ni, kalau yang mana selalu tidur lewat, diorang ni memang sering nampak dengan kelibat cahaya yang terbang melintasi sekolah agama diorang ni pada waktu tengah-tengah malam. Mungkin dalam lingkungan anggaran jam 12 lebih, 1 pagi, 2 pagi, lebih kurang macam tu. Katanya cahaya tu warna orange merah-merah macam tu. Sebelum-sebelum ni diorang buat tak peduli je dengan benda cahaya yang melintas kawasan sekolah diorang ni. Tidaklah sehingga datang nakalnya si kawan aku Mael ni. Dia mengetuai satu rancangan untuk kenakan cahaya tu yang sering kali melintasi sekolah agama dia pada waktu tengah-tengah malam. Dia ajaklah pula kawan-kawan silat yang lain yang berada dalam asrama lelaki malam tu. Tak dikatalah pula berapa orang silat pada waktu ketika tu. Yang aku tahu budak-budak silat je yang terlibat dalam rancangan nakal dia ni. Kalian nak tahu ke apa dia buat? Dia dengan kawan-kawan silat dia pergi ambil katak tengah padang sekolah agama tengah-tengah malam tu. Kemudian dia bawa katak tu pergi ke salah satu dom yang diarahkan pada semua penghuni asrama untuk kosongkan dom tu pada malam tu saja. Maksudnya macam ni, dom tu dibiarkan kosong. Sepatutnya ada penghuni asrama dalam dom tu, tapi disebabkan dia ni penghulu, kuasa vektor, maka budak-budak lain pun akurlah dengan kehendak penghulu lah katakan. Kalian jangan tanya aku mana warden pada waktu tu. Anggaplah waktu tu warden tak sedar dengan aktiviti haram yang diorang buat. Dia dan kawan-kawan silat yang lain, lepas dia bawa katak tu masuk dom yang dikosongkan tu, dia telekup katak tu di bawah tempurung di tengah-tengah dom. Katak tu dia telekup dengan tempurung. Lepas tu dia minta kawan-kawan silat yang lain pergi usha atau lihat cahaya tu. Kalau dia tertarik dengan katak yang diorang buat sebagai umpan ni, sama ada cahaya tu nanti masa melintas sekolah berpatah balik ke asrama diorang ataupun tidak. Bukan sahaja katak yang diletakkan di bawah tempurung, akan tetapi dalam masa yang sama kawan aku Mael ni pergi ketuk-ketuk. Kawan Mael ni ketuk-ketuk tempurung tu dengan kayu. Tempurung yang dalamnya ada katak hidup tu, tempurung tu diketuk-ketuk dengan kayu. Minta maaf kalian jangan tanya aku lagi mana datangnya idea dan jalan kerja ni. Mana sumber dapat, wallahualam. Aku tak tahu sama sekali. Ini yang dikatakan, ini yang diceritakan oleh kawan aku Mail dengan cara dia tarik perhatian si sang cahaya malam tu, atau kita panggil penanggal. Apa yang dikatakan lagi, lama juga ketuk-ketuk tu sampai bergilir-gilir. Memang nekat betul budak-budak silat ni. Alasannya adalah sebab, satu-satunya sebab mereka nak panggil penanggal ni atas tujuan nak dijadikan ajak bertempur dengan mereka budak-budak silat ni. Ya Allah. Tak ada koja. Pada permulaan mereka fikirkan gagal. Memang useless lah cara tu kan. Katanya macam gagal. Akan tetapi tiba-tiba kawan aku ni, Mail ni, dia dengar ada kawan silat dia di luar dom menjerit dengan nada kontrol dari luar tingkap sambil berkata-kata, Woi, benda tu melintas, dah lintas dah. Masa dia kata benda tu melintas, apa lagi salah seorang yang tengah ketuk-ketuk tempurung ni makin kuat ketukan dia. Kawan aku Mail pula masa ni katanya dia jadi mandor, tukang bagi arahan kepada budak-budak ni. Memang benar kalian semua, penanggal tu pada awalnya setakat melintas je tahu, macam kebiasaan. Tapi lepas je ketukan dipalu dengan kuat, semakin kuat, tiba-tiba je penanggal tu
U-turn babe. Dia U-turn menuju ke arah asrama lelaki dom dia orang pada waktu ketika tu. Apa lagi budak-budak silat yang lainnya yang jadi setakat pemerhati ni masing-masing menyorok tau. Bukan menyorok di dalam dom yang kosong tu, tapi menyorok di luar dom. Tak kisahlah kat mana pun, jadi menyorok di luar dom. Yang tinggal dalam dom tu hanya 2 orang je yang tinggal dalam dom tu. Satu tukang ketuk dan satu lagi berdiri di samping yang tukang ketuk ni sambil perhatikan dari arah pintu mana penanggal tu akan masuk ke dalam dom berkenaan. Bermaksudnya macam ni, seorang tengah ketuk, seorang tengah berdiri tengok dekat luar. Ya, dekat luar celah-celah tingkap tu. Dia nak perhatikan bila mana penanggal tu hadir dia masuk dekat dom tu ikut arah pintu mana, depan ke belakang. Untuk gambaran kalian semua yang aku hormati, memang kebanyakan asrama ni, baik lelaki ke perempuan ke, domnya pasti akan ada 2 pintu. Satu pintu hadapan dan satu lagi pintu di belakang. Memang standard macam tu lah. Tak kisahlah sekolah biasa ke, sekolah asrama ke, mana-mana asrama, dom mesti ada 2 pintu, depan dan belakang. Kawan yang tengah berdiri di samping tukang ketuk ni, dia perhatikan je penanggal tu hadir datang mendekati dari jauh, sehinggalah penanggal tu semakin dan semakin hampir. Kawan yang berdiri ni tepuk kepala si tukang ketuk tempurung ni sebagai tanda arahan untuk berlari keluar dari dom berkenaan. Segala penunjuk dan arahan semuanya daripada master plan kawan aku Mael. Bila mana masuk je penanggal tu di dalam dom, 2 orang budak yang berada di dalam dom ni terus keluar ikut pintu depan dan terus tutup pintu depan. Dan yang saki-baki budak silat di luar dom tu, bila nampak je penanggal tu masuk di dalam dom ikut pintu belakang, diorang pun sama keluar daripada tempat menyorok, tutup pintu belakang. Bermaksud apa? Bermaksud penanggal tu terkurung dan terperangkap dalam dom berkenaan. Apa yang dikatakan pada aku, memang diorang nampak real, cahaya penanggal tu memang real. Dia terbang ke hulu ke hilir mencari ruang untuk jalan keluar. Mungkinlah. Tak ambil masa yang lama, lepas terkurung je kepala tu dalam dom, mereka ni sempat osom lagi tau. Siapa nak menentukan siapa yang akan masuk dulu untuk beradu tenaga silat dengan penanggal ni. Ya Allah. Masya Allah, memang tak ada kerja budak-budak ni, memang tak ada kerja. Tapi kalian-kalian semua yang menonton, sedang mereka ni nak osom, tiba-tiba cahaya kepala tu malap tau. Dom tu dah lah gelap, tak dipasang lampu, jadi mana nak nampak mana ada 7 penanggal ni tadi kan, sebab dah tiba-tiba hilang cahaya tu. Budak-budak silat ni masuk dom ramai-ramai nak tengok mana penanggal tu pergi. Tapi belum sempat diorang buka pintu, tiba-tiba kalian semua kedengaran suara penghuni asrama pelajar perempuan di blok bersebelahan je dengan blok asrama lelaki ni menjerit. Bukan seorang tau, tapi sekali ramai yang menjerit serentak. Bayangkan kalian semua, pada waktu pagi buta-buta ni, tiba-tiba tengah-tengah malam pagi yang syahdu ni, ada kedengaran perempuan menjerit yang secara berjemaah pula tu. Masya Allah, Masya Allah. Tersentak budak-budak silat ni. Kawan aku Mael cakap masa ni lah baru perasaan takut tu datang. Sebab dia tahu inilah silapnya. Silap besar tau. Benda jahil yang dibuat ni menyusahkan orang lain. Disebabkan nak turutkan sangat, nak uji ketahanan silat, kemampuan silat, sampai mengguna cara yang salah dan sesat sama sekali. Masa ni tak perlu panggil warden dah. Warden sendiri yang keluar rumah, yang berhampiran je dengan asrama diorang ni. Warden ni ustaz. Ya, ustaz. Kebanyakan kalau asrama ni warden ni adalah ustaz. Yang tak bestnya, budak perempuan yang kena histeria ni berlari keluar dom, terus melulu lari ke tengah-tengah padang sekolah. Yang dikatakan pada waktu ketika tu ada 2 orang yang berlari ke tengah-tengah padang sekolah. Dah sampai ke tengah padang sekolah tu, 2 orang budak perempuan ni duduk tau. Dia duduk sambil berlari tengah menjerit tu lolong tu. Sampai tengah padang, 2 orang budak perempuan yang kerasukan ni duduk sambil ketawa ngilai.
Ya Allah. Apa yang dikatakan Mael, pada waktu ketika tu memang gelap, sangat gelap, tak nampak sangat. Tapi dalam kegelapan tu, dalam samar-samar tu nampaklah budak tu ada berlari, kemudian tiba-tiba dia duduk, dari jauh dia nampak macam tu duduk, kemudian dia dengar gelak ketawa ngilai. Ya Allah, seram weh. Kalau aku pada waktu ketika tu, seram. Yang dua tadi pergi ke tengah padang. Ada juga salah seorang yang berjerit di dalam blok asrama perempuan ni. Ada salah seorang daripadanya keluar berlari daripada blok asrama perempuan, berlari ke blok bangunan sekolah yang sangat berhampiran di antara satu sama lain. Mair gambarkan padaku, masa budak tu lari ke blok bangunan sekolah, nampak lagi sebab ada lampu koridor. Tapi budak perempuan tu masuk ke dalam salah satu kelas kemudian dan masuk ke dalam salah satu kelas tu, daripada jeritan sama juga bertukar kepada ketawa ngilai-ngilaian. Ya Allah, ya Allah. Dikatakan lagi Mael pada aku, ada di kalangan budak-budak silat waktu tu yang terlibat dengan gejala haram tu, ada yang dah terduduk, ada yang dah tersandar, mungkin kesal sangat agaknya, termasuklah dia. Tidaklah sehingga Ustaz Warden ni menjerit nama Mael. Dia macam tu cakap. Katanya sebab apa? Sebab nak minta tolong. Disebabkan Ustaz ni menjerit nama Mael untuk meminta tolong, Mael ajaklah kawan-kawan dia yang masih kuat lagi ni berlari ke arah Ustaz, pergi ke blok bangunan sekolah, nak pergi ke salah seorang budak yang berlari kerasukan ni. Yang kat padang tu Ustazah yang carry on, yang kat kelas ni Ustaz dan juga Mael dan juga kawan-kawan silat dia yang masih kuat lagi tenaga. Sampai je dalam kelas tu, apa yang digambarkan pada aku, kelas tu tiba-tiba bau busuk tau. Kelas yang budak kerasukan yang tengah masuk tu, tiba-tiba bila Mael, Ustaz dengan kawan-kawan dia yang lain masuk di kelas tu, bau busuk macam bangkai. Kemudian Ustaz ni buka lampu kelas tu. Tapi Masya Allah, Ustaz, Maid dan kawan-kawan dia dapat lihat pada waktu ketika tu, gambaran yang dijelaskan pada aku, muka budak perempuan ni lain macam. Memang lain macam. Sebab apa? Rambut dia serabai tau. Mata dia terbeliak bulat, tengok siling dalam kelas tu. Mulut pula terbuka luas, senyum sambil ketawa ngilai-ngilai. Musangkut atas bumbung. Aku tak berani nak lakukan balik. Macam mana mata terbeliak semua, aku tak nak lakukan balik. Cuma aku boleh bagi gambar dia. Sebab sebagai contoh, kebetulan memang aku pernah tengok cerita seram. Cerita seram, gambar ni. Hero pelakon Padiapa, tak silap aku. Lebih kurang bila dia ceritakan pada aku, bila aku dapat gambaran, lebih kurang macam ni gambarnya. Lebih kurang kan? Betul tak? Lebih kurang kan? Kemudian Ustaz tak tunggu lama, terus minta Main bukakan baju dia dan juga buka baju salah seorang yang terlibat pada waktu ketika tu. Jadi ada dua baju lah. Selepas tu, dua orang yang tak berbaju ni diarahkan keluar dari kelas, berdiri di luar kelas sambil baca surah ayat Al-Kursi berulang-ulang kali. Jangan berhenti membaca selagi tidak diberitahu, selagi tidak dimaklumkan untuk berhenti. Ini adalah arahan Ustaz. Ustaz ni pula bila dia ada dua baju yang dia perolehi daripada Main dan kawan dia ni, dua baju tu dibuat sebagai alas kepada kedua-dua tangan supaya dapat mengendalikan pelajar perempuan ni sambil baca surah-surah ayat Al-Quran. Yalah, mungkin nak pegang tu tak nak pegang tangan ke leher ke apa kan, aurat. Ustaz ni jagalah dia punya tata tu silat. Buat pengetahuan kalian semua, Ustaz Warden ni juga adalah merupakan pengajar silat utama di sekolah agama tu. Tak lama kemudian kerasukan tu pun selesai. Yang berlari ke kelas pun selesai, yang berlari ke padang pun selesai. Main dengan kawan-kawan silat jadi pun berterus teranglah dengan Ustaz apa yang diorang dah lakukan. Bak kata orang tua, berani buat maka kena jadi jantan yang beranilah tanggung. Cuma Ustaz pada waktu ketika tu Main
bagi tahu aku, dia kata ustaz ni tak ada cakap apa-apa. Dia diam je, mengangguk-angguk, macam ni mengangguk je. Mungkin sebab dah penat, pagi-pagi buta agaknya. Tak tahulah pula kan. Kalau keesokan paginya, lainlah pula cerita. Tapi keesokan harinya pagi tau, jam 7.30 pagi, budak-budak asrama perempuan ni tengah berjalan nak ke kelas dari blok bangunan asrama ke blok bangunan sekolah ni. Tiba-tibalah pula ada yang meracau. Maksudnya benda ni tak selesai lagi, belum selesai lagi. Habislah kamu Mail. Dipendekkan cerita, petang tu ustaz minta penghulu dan naib penghulu bagi asrama lelaki, penghuluwati dan naib penghuluwati bagi asrama perempuan untuk hadir ke bilik warden, yang mana dalam bilik itu ada ustazah, ada ustaz dan juga ustaz pengetua sekolah menengah agama tu. Apa yang dimaklumkan pada aku oleh Mail ni, masa tu ustaz dah merancang untuk mengimport 4 lagi ustaz dari sekolah agama yang lain untuk membuat pembersihan. Aku ulang lagi sekali ya ayat ni, pembersihan seluruh sekolah pada keesokan harinya dalam ketika masuknya senja sebelum masuknya azan maghrib. Ustaz maklumkan pada Mail untuk kerahkan 4 orang budak asrama lelaki berdiri di setiap bucu pagar sekolah dan melaungkan azan secara serentak bila mana masuknya waktu azan maghrib. Biar seiringan berkumandangnya azan maghrib di surau berkumandang, sama juga azannya budak-budak ni di setiap penjuru pagar sekolah menengah agama ni. Termasuklah dengan si Mail ni kena ambil bahagian juga mengazankan di salah satu bucu pagar sekolah waktu tu. Apa yang 5 orang ustaz ni buat dalam kawasan sekolah, Wallahualam. Memang Mail tak tahu cara ustaz ni sebab waktu ketika tu dia dekat bucu pagar sekolah. Jadi tak nampaklah depan mata cara ustaz-ustaz dibuat. Selesai je kaedah pembersihan tu, maghrib solat berjemaah macam biasa ya. Kemudian disusuli dengan bacaan Yasin, doa selamat. Kemudian lagi selepas solat isyak berjemaah, selesai je solat isyak ni waktu ni lah Main dan kawan-kawan silat yang lain yang terlibat pada malam kejadian yang perbuatan haram ni, semuanya dimasukkan ke dalam bilik warden. Dalam bilik tu ada ustaz, ada ustazah ya. Tapi yang ketaranya, apa yang Mail bagi tahu aku, yang tak bestnya ada ustaz pengetua. Itu yang tak bestnya. Secara ringkasnya, tak ada rotan-rotan bagai semua, tak ada. Hanya nasihat-nasihat sayang macam tu. Dan kena gantung sekolah 2 minggu. Gantung sekolah 2 minggu pada mereka yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti haram yang mereka buat pada 3 hari yang lepas. Setakat macam tu je lah. Lepas 2 minggu tu habis je hukuman gantung sekolah tu, dia akan masuk macam biasalah. Cuma apa yang Mail katakan pada aku lagi, masa mak bapak dia datang sekolah agama tu nak ambil si Mail ni selepas pihak sekolah call, bila ustaz warden ni terangkan dengan apa yang telah Mail ni buat bersama dengan kawan-kawan silat dia yang lain, mak bapak dia pada waktu ketika tu masam dan kelat sangatlah muka. Tapi bila masuk dia dalam kereta, bapak si Mail ni gelak tau. Kalau nak tahu kenapa bapak dia gelak, bapak dia ingat pada awalnya pihak sekolah panggil sebab Mail kena gantung 2 minggu. So ingatkan kesalahan merokok ke ya, kesalahan mencuri ke macam tu. Rupa-rupanya sebab kau Mail nak anjak penanggal bersilat ke? Kamu ni buat lawak ke Mail? Tak ada kerja ke Mail? Aduh. Itu dah dia kisah kawan aku. Sekolah menengah agama asrama diganggu jin selama 3 hari saja. Tak sempat nak masuk hari keempat, ustaz dah import 4 orang lagi ustaz lagi datang hadir membantu sebelum jadi semakin parah. Main dia ceritakan pada aku ni pada waktu ketika aku remaja lah ya. Masa tu dah lama dah, ni cerita lama. Aku waktu tu sekolah biasa, Main dia pula sekolah agama. Jadi bila cuti ni, masa ni lah kami dapat berjumpa di kampung. Tu yang aku tanya pada bapak dia. Aku tanya dekat bapak dia sebab aku dah dapatkan kemastian betul ke apa yang Main cerita pada aku. Okey, ni sebagai contoh ya, sebagai contoh dialog pada waktu ketika dulu aku tanya bapak dia sebab aku dah kepastian. Ni contoh saja.
Pakcik, betul ke si Main ni kena gantung sebab pedanggal? Kalian nak tahu apa nasib bapak dia? Aku ingat lagi, bapak dia bila dengar je soalan aku ni, bapak dia gelak tau. Dia gelak, tak bagi jawapan pun, dia setakat gelak je. Maksudnya apa? Bapak dia pun tak boleh nak move on dengan Mael ni. Bukan-bukan. Tapi bila nak refresh balik cerita ni, aku ada berhubung balik dengan Mael baru ni ya. So dia ceritakan balik pada aku apa pengalaman dia pada waktu zaman sekolah menengah agama tu. Mana tak ada benda ni tak boleh nak ingat. Aku pun tak boleh nak ingat cerita lama. So aku telefon dia balik supaya dia dapat memudahkan perkongsian cerita aku pada kalian. Jadi kalian di luar sana, adakah kalian juga merupakan ahli silat? Maka jangan jadikan jin sebagai pasangan lawan anda. Tak ada koja, carilah koja lain. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibuatkan oleh kita semua, sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu menggelarkan jin ni adalah hantu, secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Dan juga tidak terkecuali di sekeliling kalian yang menonton dan mendengar di luar sana. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh kongsikan kepada aku dengan email address yang aku dah kongsikan di description di bawah ya. Terima kasih kepada yang sudi menonton dan mendengar. Macam biasa, seperti biasa, aku mengharapkan jasa baik kalian ya. Budi bicara kalian mohon subscribe, share dan like. Sekiranya kalau kalian tak subscribe, siapalah lagi yang aku nak minta untuk subscribe? Takkan jin kot? Janganlah. Jin YouTube tak kira. YouTube cuma kira manusia je. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Selasa dan setiap Jumaat jam 11 malam. Kita akan bersambung dengan kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang lainnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Mana penanggal dia? Penanggal, aku dah ketuk tempurung dengan katak ni. Mai datang, mai datang, mai datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.